المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah SWT kerana pada tengah hari ini diizinkannya kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini, sama-sama kita mendengar hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW dalam kitab yang kita baca pada petang ini. Nama kitab itu Riyadhus Shalihin, artinya latihan-latihan bagi orang-orang yang soleh. Riyadhah bagi orang-orang yang soleh, exercise for orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dalam hidup kita dan dapat kita ganjaran yang dinantikan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang dijamin masuk syurga. Ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Baik, hari ini kita nak baca muka surat berapa tuan-tuan? 24. Bab yang ke-9. Kita masih lagi menyatakan bab taubat. Oleh kerana hadis yang ini panjang berbenar, ya, sampai di 3-4 muka. Kalau baca ni habis je baca tu tak cukup waktu lagi. Bunyi dah masuk waktu zuhur dah kalau baca hadis ni. Jadi kita baca Melayu punya je lah. Minta maaf lah ya. Kalau malam-malam boleh lah kita baca. Ini waktu dah lambat. Ya. Lagi 15 minit, lagi 20 minit sudah masuk waktu. Bacanya pun 20 minit juga. Jadi kita tak baca lah, kita baca Melayunya je lah. Ya. Tajuknya tajuk taubat lagi, masih lagi menceritakan bab taubat. Tengok muka surat 30. Ya, muka surat 30. Melayunya je. Arabnya tinggal dah tu. Ya. Artinya aku dengar Ka'ab bin Malik. Ini nama seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, menceritakan ceritanya ketika dia tidak turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Tabuk. Ini peperangan yang sangat penting ni, di mana Rasulullah minta sumbangan daripada para sahabat. Perang Tabuk ni Rasulullah minta sumbangan kepada para sahabat. Dalam peperangan itu Osman bagi 1/3 dari hartanya, Omar bagi separuh dari hartanya, tapi ada seorang bagi semua yang ada padanya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bila ditanya kepada Abu Bakar, apa yang ada tinggal bagimu wahai Abu Bakar? Jawab dia Abu Bakar, memadailah bagi aku Allah dan Rasul. Cukuplah bagi aku Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan kena faham, sumbangan ini walaupun Osman tu bagi 1/3 daripada hartanya, dari segi jumlah sumbangan banyak Osman lagi daripada Abu Bakar.
Begitu juga Umar, separuh dari hartanya dibaginya. Dari segi sumbangan, banyak sumbangan Umar lagi daripada Abu Bakar. Tetapi dari segi nilai di sisi Allah, Abu Bakar lah yang lebih banyak sumbangannya. Kenapa? Dibaginya semua sekali yang ada pada dia. Sikit pun tak tinggal. Kita menengok itu juga. Kalau dalam poket kita ada RM2, jadi kita bagi RM2 bagi ni. Tengah hari ni. Ada seorang lagi tu dia kaya raya, bagi RM10. Mana lebih besar nilai? Yang RM2 tu ke yang RM10? Yang RM10 kan? Yang RM2 lagi besar nilai. Ini betul ya. Anda faham tu. Di sisi Allah, sumbangannya tu habis semua hartanya tu. Tak ada apa yang tinggal. Maka berkata Ka'ab, aku selamanya tak pernah tidak turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Satu peperangan pun aku tak tinggal. Aku hadir setiap kali peperangan bersama dengan Rasulullah. Dalam satu peperangan pun, melainkan dalam peperangan Tabuk. Tabuk aku tak pergi ni. Selain dari satu peperangan yang dahulunya, aku pernah tidak pergi, iaitu peperangan Badar. Dia tak sama dengan peperangan Badar. Badar tu tak ada ramai yang menyertai pun. Sahabat ada berapa orang dalam peperangan Badar? 313 orang. Tentera kufar ada berapa? 1000 lebih. Tapi siapa yang menang? Tentera mukmin yang menang ya. 313 mengalahkan 1000 lebih tentera kafir ya. Tapi yang pergi itu macam mana? Perang Badar tu 313 tu macam mana? Mereka bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bergantung kepada kekuatan luaran. Tak ada bergantung kepada apa-apa sumber-sumber yang luar. Kekuatan tak ada. Semua mereka bergantung kepada Allah Taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku tak hadir, kata dia Ka'ab ni tadi ya. Perang Badar aku tak hadir. Maka tidak turut bersama Rasulullah dalam satu peperangan pun, melainkan dalam peperangan Tabuk. Selain dari satu peperangan yang dahulunya, sebelum perang Tabuk tu ada peperangan yang mula-mula tu, iaitu perang Badar. Aku tak serta. Selain dari satu peperangan yang dahulunya, aku pernah tidak pergi, iaitu peperangan Badar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pula menegur atau mencerca seseorang yang tidak pergi bertempur bersama-samanya. Tak pernah Rasulullah mencerca orang yang tak bertempur, tak berjuang bersama-sama dia. Beliau keluar berperang bersama muslimin hanyalah yang dikehendaki pasukan Quraisy, sehingga Allah mempertemukan antara mereka dan musuh-musuh mereka pada masa yang tidak tertentu. Sesungguhnya aku telah serta bersama Rasulullah pada malam Lailatul Aqabah, malam perjanjian Aqabah. Ketika kami membuat persetiaan terhadap Islam, dan aku tidak suka menyertai peperangan Badar, meskipun Badar lebih tersebut di kalangan manusia daripadanya. Walaupun orang sebut tentang Badar, tapi aku tak suka dalam peperangan itu. Aku tak join, aku tak ikut, kata dia. Adapun ceritaku ketika aku tiada turut bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk itu, sesungguhnya aku sekali-kali tidak lebih kuat dan lebih mudah daripada aku ketika aku tiada menurutnya dalam peperangan itu. Aku bukannya kuat dah, aku bukannya lemah pun tidak juga ya. Tidak lebih kuat dan tidak lebih mudah daripada aku ketika aku tiada menurutnya di dalam peperangan itu. Demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan dua antara sebelumnya. Aku tak pernah mengumpulkan dua perkara sebelum itu, sehingga aku telah mengumpulkan dalam peperangan itu. Dan tiada pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki satu peperangan melainkan disembunyikan akan yang lainnya sehingga peperangan itu berlaku. Rasulullah pun begitu juga. Dia tidak pula mengumpulkan dua peperangan dalam satu masa. Melainkan berlaku pada Rasulullah itu. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, maka Rasulullah pun pergilah bertempur di dalam peperangan
Dia dalam panas yang bersangatan. Masa itu panas benar. Menerusi perjalanan yang jauh. Nak pergi ke Tabuk tu pun jauh. Dan gurun. Gurun tu apa dia? Apa tu gurun? Padang pasir. Itu namanya gurun ya. Padang pasir. Melalui gurun. Gurun tu panas ke sejuk? Panas benar. Terik matahari ya. Melalui gurun. Ya, gurun Sahara. Itu nama gurun tu. Gurun pasir belantara. Belantara itu hutan, tapi bukan hutan pokok, hutan pasir. Itu hutan pasir, belantara pasir. Menghadapi bilangan yang besar, maka beliau pun memberitahu kepada muslimin akan perkara mereka, supaya mereka menyediakan persediaan mereka berperang dan menyatakan kepada mereka ke mana arah yang dikehendaki. Jalan ini, jalan ini, jalan ini, ke kiri, ke kanan, ke depan dan sebagainya. Di mana arah yang dikehendaki. Menyediakan persediaan mereka berperang dan menyatakan kepada mereka ke mana arah yang dikehendaknya. Sedangkan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW adalah banyak. Tiada dikumpulkan oleh satu buku peringatan yang menghendaki dewan. Kata Ka'ab, hanya sedikit lelaki yang tidak mahu hadir, melainkan kalau dia menyangka bahawa yang demikian itu akan tersembunyi baginya selagi belum turun padanya wahyu dari Allah Ta'ala. Yang tak hadir itu kerana belum ada wahyu lagi, kata di demo. Itu alasan saja lah. Mereka tak nak hadir kerana belum ada perintah dari Allah. Sebab itu mereka tak hadir dalam peperangan Tabuk tu. Bila ada wahyu baru aku pergi, katanya. Itu saja alasan saja mereka ya. Kerana zaman itu sudah ada apa? Sudah ramai orang munafik. Sudah ramai orang yang tak nak turut serta dalam peperangan. Jadi sebab itu ada yang mencari alasan yang mengapa dia tak nak pergi dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW telah pergi menjalankan peperangan itu di musim buah. Dan cuaca yang teduh. Tadi panas benar, lepas itu di musim buah cuaca teduh pula tu. Dan saya lebih cenderung kepadanya. Maka Rasulullah SAW dan orang-orang muslimin bersamanya pun bersedia, dan saya pun mulai pagi-pagi hendak bersedia bersama-samanya. Kemudian saya kembali dan tidak berbuat sesuatu apa. Saya berkata dalam hati, saya sanggup berbuat kalau saya mahu. Kalau saya mahu saya nak buat, tapi saya tak buat ya. Kalau saya mahu, panjang hadis ni tuan ya. Saya sanggup buat kalau saya mahu. Saya kembali tidak berbuat sesuatu apa, tapi tak buat. Dan kata dalam hati, saya sanggup berbuat kalau saya mahu. Keadaan demikian sentiasa berlanjutan denganku, sehingga orang telah terus bersungguh-sungguh semuanya. Orang telah terus semuanya berlawan berperang. Dan Rasulullah SAW telah berada keesokan paginya dengan orang-orang muslimin bersama beliau, sedang saya tidak bersedia sesuatu apa. Aku pula tak sedia, nak perang pun tak sedia. Kemudian pagi-pagi saya telah kembali. Pagi-pagi saya telah kembali, tidak berbuat sesuatu apa pun. Balik ada perang, tak ada perang pun. Dan terus demikian sehingga mereka sekaliannya telah pergi segera berperang. Yang lain tu pergi perang, saya tak, katakan. Sesudah itu aku teringat hendak pergi mendapatkan mereka. Aku pun nak pergi jumpa dengan mereka, nak berserta dengan mereka. Kemudian apa dah? Kiranya telah aku perbuat. Kemudian tidak ditakdirkan demikian untukku apabila aku keluar menemui orang sesudah Rasulullah SAW pergi. Rusuh hatiku, remuk hatiku, sedih hatiku, kerana aku tidak melihat suatu pun contoh yang baik untuk didirikan selain sebagai seorang lelaki, seorang lelaki rendah yang tidak menepati janji. Aku ni rendah, martabat rendah tu, bukan rendah dia pendek, martabatnya rendah kerana tidak menepati janji. Janji nak pergi tak pergi juga. Itu rendah kan? Lelaki yang rendah, yang tidak menepati janji, atau seorang lelaki yang lemah, yang tak bertenaga. Dia lemah, tak bertenaga. Orang berjuang, dia tak nak berjuang.
Panjang lagi cerita ni ya. Tak habis kejap ni. Bulan depan mau nak dihabiskan ni pasal dia panjang. Aku ni orang yang lemah, tak bertenaga untuk berlawan. Kemudian diberi Allah seorang lelaki lemah yang tak bertenaga diberi Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut-nyebut aku. Rasulullah tak sebut pun nama aku. Seolah-olah macam melupakan aku aja, kata dia Ka'ab tadi hingga beliau sampai ke Tabuk. Di Tabuk sewaktu duduk beramai-ramai, beliau bertanya, apakah yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik? Baru teringat Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab di mana? Ka'ab bin Malik mana? Apa dibuatnya? Tengah buat apa ni? Apa dibuat oleh Ka'ab bin Malik? Seorang lelaki dari Bani Salamah. Ini dari puak Bani Salamah. Bani itu nama artinya puak kumpulan Salamah. Bukan Salamah tu orang perempuan dah. Nama Bani tu Bani Salamah. Macam kita orang Melayu lah. Ada Jawa, ada Banjo, ada Rawa, ada Natar, ada Mendeling, ada Minangkabau. Itu kita orang Melayu betul lah. Arab tu betul, Bani ini. Ini dari Bani Salamah. Dia menjawab, ya Rasulullah, dia dihalangi oleh sepasang pakaiannya. Dia tak datang kerana sepasang pakaiannya, dan memerhatikan kedua belah badannya. Artinya apa? Dia membanggakan diri dia tengah posing-posing depan cermin. Andai aku ni, wow, lawa aku ni itu dia. Sikit lagi tuan. Walaupun dah bunyi, sikit lagi dia apa? Ya Rasulullah, dijawab oleh apa nama? Dia membanggakan dirinya dengan pakaiannya. Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat lain namanya Mu'adz bin Jabal. Buruk benar cakapmu itu. Kamu ngumpat dia kan, buruk benar cakap kamu tu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tahu apa-apa terhadapnya selain baik. Aku tahu dia ni orang baik aja, aku tak tahu yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiam diri, tak ada komen apa-apa. Dalam pada itu beliau melihat seorang lelaki muncul keluar dari pandar untuk kelip-kelip panas, daripada kawasan panas tu, daripada apa keluar itu? Yang antara panas dengan sejuk lah, kelip-kelip Kolam Mayong. Kolam Mayong betul-betul daripada Kolam Mayong panas tu. Abu Hisham lah hendaknya, mudah-mudahan Abu Hisham dah gelaran bagi Ka'ab bin Malik ini tadi, Abu Hisham, bapa si Hisham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hisham dah hendaknya. Betul lah kiranya Abu Hisham Al-Ansari yang datang itu, siapa yang telah bersedekah segantang kurma ketika mana dia diceritakan oleh orang-orang munafik. Dia itu diceritakan orang munafik, rupanya dia mensedekahkan segantang buah kurma. Banyak tu tau. Wallahu alam. Akan datang kita sambung lagi. Manakala aku mendapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat kembali, ni cerita balik siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Tak habis ceritanya. Kalau nak habis, tunggulah bulan depan. Sekian dulu. Belum habis lagi Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.